Semua guys, selamat datang ke SRTV. So, perlawanan Sabah beraksi semelikas menentang Selangor sudah pun berakhir semalam. Dan bukan result yang kita inginkan lah telah kita peroleh dalam perlawanan tersebut, di mana aku menjangkakan Sabah FC akan menang perlawanan ini sebanyak 2 gol. Berbalas 1, tapi diterbalikkan pula, di mana Selangor pula berjaya membuat 2 gol pada perlawanan tersebut. Tapi basically, kalau kita tengok gol skor untuk perlawanan ini, ketiga-tiga gol dijaringkan oleh pemain Selangor lah, di mana Sabah walau macam mana pun, seberapa banyak percubaan yang kita lakukan, seberapa banyak peluang yang kita miliki, berbeza dengan apa yang telah kita lakukan sewaktu menentang Seri Pahang tempoh hari, di mana sewaktu menentang Seri Pahang kita hanya memiliki 3 percubaan tepat ke gawang dan ketiga-tiga peluang tersebut dimanfaatkan sepenuhnya. Manakala untuk perlawanan ni, minta maaf aku tiada dia punya statistik. Aku cuba buka MFL punya website tapi macam ada hang. By the way, aku bukan berada di Malaysia sekarang lah, so mungkin itu antara faktor dia kenapa aku tidak boleh buka website tersebut. Mungkinlah aku dah pasti. Jadi kekalahan ini adalah merupakan satu ulang-ulang tamparan hebat untuk Sabah FC sebenarnya, kerana selepas ini kita akan melawan Terengganu. Sekiranya keputusan yang sama juga kita miliki untuk perlawanan dengan Terengganu tu, seperti mana aku katakan pada video ini, akan menunjukkan di mana sebenarnya prestasi Sabah FC untuk saingan Liga Super bagi tahun 2024 ni. Dan kemungkinan besar sekiranya injury pemain utama kita ni prolong lagi, tak tahu bila mereka akan balik, ia akan membuatkan kita mungkin merupakan tim yang akan berada di mid table bagi saingan Liga Super tahun 2024 ni. So kita mendoakan untuk key player kita cepat sembuh, kembali sembuh dan boleh beraksi dengan tanpa sebarang injury lagi lah untuk perlawanan yang akan datang. Antara faktor terbesar juga kekalahan kita ni adalah di mana Pak Tesu tidak dapat diturunkan dalam perlawanan. Pada mulanya Sifu juga tersenarai dalam injury list, tapi Alhamdulillah Sifu dapat diturunkan pada perlawanan ini. So ketiadaan general kita untuk perlawanan ini amat memberi impact yang besar lah, kerana kita telah kehilangan satu demi satu pemain harapan kita. Dan ianya sekali lagi membuktikan di sini berapa pincangnya Sabah FC sekiranya berjumpa dengan tim-tim top 5 di saingan Liga Super ni. Level tu memang jauh ketara lah. So dengan meletakkan Minko dan juga Rawisan Batuil mengapit Dominic Tan pada perlawanan ni, sedikit sebanyak ada membantu jugalah mengelakkan Sabah daripada dibolosi dan terus bertahan dalam perlawanan ni. Tapi walau macam mana pun, bagi aku one man show, Dominic Tan saja yang perlu diharapkan di bahagian pertahanan, amat memberi kerja lebih lah untuk Dominic Tan untuk menjaga setiap gerakan dan juga pemain-pemain yang perlu dikawal pada perlawanan ini. So kesilapan gol yang telah dilakukan oleh Selangor adalah daripada Minko. So bukan aku mau kutuk Minko banyak-banyak sangat, tapi memang dalam beberapa few match ni dia adalah merupakan individu yang boleh aku katakan passenger jugalah dalam squad ni, kerana beliau juga sering kali terlibat melakukan kesilapan yang cukup besar. Dan ianya sekali lagi telah dihukum pada perlawanan ini, di mana Minko cuba bermain di bahagian sendiri tapi membuat hantaran atau decision yang kurang tepat sehingga menghasilkan gol pertama atau gol penyamaan yang dilakukan oleh Selangor, di mana kita membiarkan pemain import Selangor yang sering kali menjaringkan gol berseorangan. Tidak ada man marking yang sempurna dilakukan pada beliau, di mana beliau lolos masuk ke dalam kotak D tanpa dikawal atau tanpa ada pemain Sabah membuat larian bersama untuk mengelak, at least memberi challenge lah kepada beliau. So dalam merupakan satu gol yang cukup mudah, yang player yang bagi Selangor sekarang ni yang sering kali menjadi punca gol utama mereka. So itu adalah satu kesilapan yang besar dengan membiarkan pemain tersebut keseorangan di bahagian kotak D Sabah FC. Dan seterusnya gol kedua pada minit ke-80 lebih ya. So kita hampir berjaya untuk mengikat Selangor di Serum Nikas pada perlawanan ini. Tapi oleh kerana tangkapan muntah yang dilakukan oleh Apek, aku tak blame Apek lah. Cuma itu memang nasib pada perlawanan ni yang menyebabkan bola tu berjaya disambar oleh pemain Selangor. So ini adalah hasil daripada corner kick yang menunjukkan di sini again ketiadaan Gaby memang amat dirasailah untuk especially aerial ball, kerana beliau seringkali merupakan individu yang seringkali membuat
menghalang bola-bola tersebut dan tidak memasukkan Stambo juga. Aku berasa amat kecewa lah apabila Stambo tidak dimasukkan dalam perlawanan ini. Aku tak pasti apa yang berlaku sebenarnya. Adakah ini mungkin kerana apa yang aku katakan pada video sebelum ini, kerana beliau belum lagi beraksi betul-betul sepenuh masa apabila menentang pasukan yang berada di top 5, membuatkan decision untuk meletakkan beliau tidak beraksi dulu dalam perlawanan ini. Tapi bagi aku, match macam ni, crucial match macam ni, kita sepatutnya menggunakan apa yang terbaik kita miliki. So, 3 defender Sabah FC, decision untuk meletakkan 3 defender Sabah FC ni bagi aku bukanlah keputusan yang, again, aku respect apa keputusan yang dilakukan oleh UKS, tapi bagi aku ini adalah merupakan bukan satu keputusan yang bijak daripada Sabah FC lah. Dan pemain-pemain lain yang aku harapkan seperti Telmo especially pun agak sunyi juga. Jeffrey Chu, okay, not bad apa yang Jeffrey Chu tampilkan. Beliau adalah individu yang terlibat untuk gol pertama Sabah FC itu, walaupun ianya on goal, tapi tetap gerakan telah dilakukan oleh beliau lah. Jadi sekali lagi bagi aku, dengan meletakkan si Darren Lock di bagian hadapan tanpa ditemani atau diapit dengan gandingan yang cukup sempurna pada perlawanan ini adalah merupakan punca utama jugalah kenapa agak sukar untuk kita menjadikan gol. So, banyak individu juga lah yang kita boleh petik yang beraksi tidak berapa bagus pada perlawanan ni. Tapi basically, bagi aku, it's about decision making untuk meletakkan pemain-pemain Sabah FC dalam perlawanan ini adalah merupakan salah satu punca kenapa kita tidak boleh mendapatkan apa yang kita ingini lah dalam perlawanan ni. So, memang kecewa, aku frust. Tapi aku terima kekalahan ni pasal kita tahu Selangor, kemampuan Selangor. Tapi basically untuk 2 perlawanan penting ni yang aku telah keluarkan video ni, yang dimana aku katakan pertemuan Selangor dan juga Sabah dan juga Terengganu kita mungkin akan membawa pulang 3 mata, nampak agak malap sudahlah. Kerana untuk pertemuan Terengganu pula, itu untuk video yang akan datang lah. Jadi itulah ulasan secara ringkas mengenai perlawanan ni guys. So seperti biasa, aku akan state the obvious saja. Sekarang giliran anda pula untuk meletakkan pandangan anda mengenai perlawanan ini. Apapun tahniah untuk Sabah FC lah. Aku gembira juga walaupun kalau aku tetap okey juga dengan keputusan ni. So berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.